Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita malam kedua untuk Minggu Gamifikasi Delima oleh Microsoft. Event ini dibawakan khas sebenarnya oleh Microsoft Malaysia EDU Team dengan kerjasama Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga kerjasama juga bersama Global Training Partner iaitu Content Capital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, so saya harapkan cikgu-cikgu yang ada pada malam ini rasa tak sabar lagi untuk sesi seterusnya. So, Minggu Gamifikasi Delima oleh Microsoft akan dibawakan khas bermula semalam 27 hari bulan sehingga 30 September 2021. Okey, sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai housekeeping. Okey? So, jika cikgu-cikgu ada soalan, ada pertanyaan kepada presenter, sila postkan soalan di ruangan Q&A. Nanti jika sempat, presenter kita akan menjawab soalan-soalan cikgu. Okey, kemudian sesi ini dirakam. Okey. Kemudian bila dirakam, rakaman akan kita kongsikan dalam pautan yang akan kita letakkan di dalam Microsoft Sway pada malam ini. Seterusnya, ketika sesi sedang berlangsung, kita akan kongsikan borang kehadiran dan kepada peserta malam ini, kita akan pilih 10 orang pemenang bertuah. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu yang menyertai pada malam ini, kita akan tutup borang kehadiran tepat jam 9.50 malam. Okey, so kalau terlambat memang dah tak ada peluang lah untuk menyertai cabutan bertuah. Dan jika cikgu menghadapi masalah teknikal ataupun ada apa-apa masalah, telefon hang ke, jangan risau, boleh leave, kemudian cikgu boleh sertai kembali menggunakan pautan yang sama sahaja. Okey, seterusnya, kita bawakan host kita. Saya tak akan ambil masa yang panjang untuk sesi ini. Saya akan serahkan kepada host yang cantik manis ni iaitu Mek Yun. Silakan Mek Yun. Hai, terima kasih cikgu. Hai, nama saya Mek Yun. Saya lah host anda untuk malam ini. Okey, baik. Sebelum kita mula, bagi cikgu-cikgu yang baru saja join pada hari ini dan terlepas sesi semalam,
saya ingin explain lah ataupun rumuskan apa itu gamifikasi. Okay, gamifikasi ni merupakan penggunaan prinsip-prinsip dan elemen utama pada permainan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tertentu. Okay, jadi elemen-elemen yang perlu ada di dalam gamifikasi antaranya adalah the challenges, and jadi the challenges it means that this map to the learning goals, and for badges they provide recognition for significant achievements, dan untuk competition this helps learners assess where they stand against others, dan banyak-banyak lagi. Okay, jadi bersama kita pada slot yang pertama ini ialah MIE Fellow Cikgu Goh Kok Ming yang juga dikenali sebagai Cikgu Goh. Okey, jadi Cikgu Goh ni ialah seorang guru dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chi Sheng 2. Okey, jadi Cikgu Goh, hai Cikgu Goh. Hai semua, hai Mek Yun, apa khabar? Khabar baik. Hai semua. Cikgu sihat? Sehat. Mek Yun sehat? sehat? Sehat, thank you. Cikgu Goh dari mana? Saya dari mana? Saya dari Taiping, Perak. Okey. Tempat dikenali sebagai Bandar Warisan. Oh, I see. Okey, cikgu dah mengajar di SJKC Chi Sheng 2 ni dah berapa lama? Saya dipostingkan pada tahun 2016. Tahun ni boleh dikirakan tahun ke-6. Oh, I see. Oh, dah quite lama jugalah ya. Boleh lah. Okay, baik. Okay, jadi to everyone, tajuk Cikgu Goh pada malam ini ialah Digital Breakout EDU with Sway, a lesson learned. Okay, jadi soalan pertama saya kepada Cikgu. Okay, boleh saya tahu penting tak gamifikasi ni dalam online learning ataupun kita kenali sebagai PDPR ataupun PDPC? Sekiranya cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Mak Yun. Okey, untuk menjawab soalan pertama, Mak Yun yang manis. Okey, yang gamifikasi ini, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ataupun kepada yang sudilah meluangkan masa, terima kasih saya ucapkan. Memang sekarang ni memang satu trend Mak Yun, memang satu trend gamifikasi dia mendapat tempat. Okey, dengan tajuk Digital Breakout EDU with Sway, a lesson learned, dia merupakan satu lesson kepada saya sewaktu saya berada di sekolah. Okey, untuk sedikit latar belakang, jadi sekolah saya adalah macam mana kata kita perlukan sesuatu untuk men-spark, dia mengetengahkan ataupun meningkatkan motivasi. So yang pertama kepentingan adalah kita tengok student get into the zone. Student dia nak masuk dalam dunia tersebut dan kita boleh berbantukan. Saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk bacakan satu teori, dia teori flow. Dalam tu bagaimana kita nak meningkatkan motivasi. Dia berkaitan dengan motivasi. Bila sebut dia gamifikasi games, mesti ada nama dia. Kedua kepentingan seperti yang katakan, motivasi dan effort dalam classroom. Okey, bagi mereka lebih ceria, lebih semangat dan sebagainya. Lepas tu gamifikasi juga kita nak buat satu social comparison. Bukannya kita compare lah macam compare you lebih tinggi, you lebih rendah, you lebih gemuk, you lebih macam tak ada. Kita nak compare secara bagaimana dia nak meningkatkan diri, menambah baikkan diri. Okey, dari segi social comparison. Lepas tu student satisfaction. Dia main, dia dapat satu kepuasan. Dia tak main, tak dapat satu kepuasan. Macam kita main game, kita dapat satu kepuasan. Baru-baru ni kan, kita ada Squid Game kan. Itu satu certification. Lepas tu, learner empowerment. Kita nak student tu ada rasa power. Dia boleh control. Dalam game tu, kita boleh control. Contohnya kita main game. Tak kira mana-mana game. Macamnya kita main game apalah. Okay, Mek Yun main game apa? Mek Yun selalu main game. Saya sekarang main the typical game sekarang lah, Mobile Legends. Mobile Legends, learner empowerment kalau kita gunakan. Lepas tu last kali adalah berkaitan dengan learner academic. Apa-apa pun dia kena bersantai ke sini. Jadi gamifikasi dia ada satu cara untuk meningkatkan learner kita. Macam kemarin gunakan class point. Hari ini kita gunakan cara lain. So ini adalah beberapa kepentingan saya ingin share dengan anda adalah motivation, social comparison, satisfaction, empowerment dan akademik meningkat.
Okay? Wow, awesome cikgu. Thank you so much cikgu. Okay, cikgu explain sedikit tentang gamifikasi kan. Jadi apa antara kepentingan gamifikasi ni? Boleh cikgu beritahu sikit? Okay, kalau kepentingan gamifikasi sebab kita biasa dah sekarang kan, terutamanya kita PDPR. Lepas tu kita perlukan satu escape sebenarnya. Bukan escape yang keluar dari rumah lah. Kita nak satu escape untuk bukan macam ni dah, kita nak buat yang lebih menarik sikit. We need to into our student. Everyone suka main game macam tak? Mayun suka main Mobile Legend. Tapi kalau cikgu tu gunakan Mobile Legend untuk mengajar bahasa Inggeris, dia akan macam ni lain. Dia akan kerja dalam bahasa lain lah. Dia akan ligan lah semua cikgu-cikgu di belakang. Mana tu. Itulah salah satulah. Dan yang kedua adalah kita akan jadi dia lebih motivate. Yang itu yang paling penting sewaktu ini. Kita dah kurun lama dah di sini, kita perlukan satu motivation bukan saja kepada murid, juga kepada cikgu sebenarnya. Okay, faham. Terima kasih cikgu. Okay, cikgu punya topik malam ni kan, saya rasa sangat macam very interesting lah. Saya rasa macam sangat tertarik dengan tajuk cikgu pada malam ini. Tapi sebelum cikgu kongsikan lebih in details kan mengenai aktiviti ini, boleh tak saya tahu apa itu SWE? Okay, sway bukan sway. Dalam bahasa Cina tu sway tu maksud lain. Ini sway. Okay, ini adalah Microsoft Sway. So, Mayun, okay, Microsoft Sway ni adalah satu online presentation tool. Dia boleh guna secara cloud based dan dia lebih kurang fungsi dia macam kita nak untuk create something yang interesting. Kita nak boleh letakkan gambar video kita, picture yang handsome, yang cantik. Lepas tu kita boleh embed link, kita boleh masukkan teks, masukkan picture. Dan yang bestnya dia adalah dia cloud based, dia tak akan makan space banyak dengan apa? So dia macam ni lah, dia memudahkan kita. One click saja dia akan sampai. Jadi nanti saya ajaklah kawan-kawan Mak Yun dan kawan-kawan yang di depan komputer ataupun di handset, jom kita sama-sama gunakan Sway. Tak guna tak tahu. Tak kena maka tak cinta kan. Macam tu lah. Guna akan lama-lama cinta. Betul cikgu. Okay, jadi sekarang kita pun dah tahu kan apa maksud Sway dan ia merupakan salah satu aplikasi di dalam Office 365 kan. Jadi thank you so much cikgu. Okay, jadi boleh tak cikgu kongsikan bagaimana cikgu menggunakan Sway ini untuk tujuan gamifikasi bersama pelajar-pelajar? Okey, baik Mak Yun. Yang ni adalah intipati untuk hari ini. Jadi sebelum setelah kita mengenai Microsoft Sway kan, jom kita tengok. Sebenarnya cikgu-cikgu, Sway ni ada di depan kita saja. Di mana kita boleh dapat tahu cikgu-cikgu? Kita masuk gunakan ID D5. Mak Yun, kita ada cikgu-cikgu ada ID D5. Okey. So setiap cikgu tu dia boleh log in dan bila dah log in ni, klik pada aplikasi atas tu, bukan nak atas komputer lah, masuk login di 5, klik pada aplikasi, lepas tu klik Microsoft, lepas tu di mananya klik Microsoft 365. Macam Mak Yun kata tu, ada Microsoft 365. Semua ada tak? Ada, jangan risau, semua cikgu ada. Okey, yang tak ada tu no worry, nanti saya tunjukkan. Bila kita klik saja, deng. Inilah rupanya, Mayun. Inilah rupanya gambar Microsoft Sway. Yang ada huruf S. Kalau huruf F tu lain. Kita cari huruf F, lepas tu bagaimana kita nak embed ataupun bagi cikgu-cikgu ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti yang bukan, macam mana kata, bukan yang teacher MOE ataupun tidak mempunyai, jangan risau. Boleh je pergi Sway link ni ataupun Office boleh dapatkan. So, itu di mana kita boleh dapatkan Sway. Tapi bagaimana kita nak menggunakan Sway untuk menjawab soalan Mak Yun? Ini yang saya merisaukan saya sekarang ni. Tiap-tiap hari saya tengok apa yang kita boleh buat dengan Sway untuk menjawab soalan saya. Okay, so yang tu kita nak gunakan Sway dan bagaimana tu kita kena lihat sebenarnya bila describe activity dan sebagainya itu kan, bagi saya kita nak kena tahu gamification dengan Sway itu apa tak hubungkan. Macam kan, kita nak beli apa, bag kan, kita mesti nak akan buat comparison. Betul lah Mak Yun? Betul. Kan? Akan compare dulu.
So kita kena tahu tu yang dari mana kita boleh mula. So saya ingin membawa kepada satu piramid, bukan piramid makanan tau. Memang piramid makanan sekarang sangat penting sewaktu PTPR, sewaktu yang MCO dan sebagainya. Tapi piramid ini adalah piramid gamifikasi. Ada 3 level. Dynamic, mechanics dan component. Okay, bukan saya cakap. Professor Kevin Bebeck. For the win, buku dia lah. Bukan for the lose lah. For the lose tak mau, for the win. So dalam ni, dalam yang atas tu ke bawah, dia macam atas ke bawah. Kita kena thinking lah, dia kena thinking sikit, kena structurekan. Game dynamic, kita nak guna apa. Macam yang untuk tajuk ni, saya nak gunakan sway. Lepas tu saya nak mencipta sesuatu. Saya nak gunakan achievement. Dynamic tu saya nak achievement. Sebab murid nak achievement. Lepas tu, saya nak guna competition. Macamlah kita main Mobile Legends dengan Mek Yun kan. Mesti nak achievement, mesti nak competition. Kalau tidak, macam mana nak kita nak main? Betul. Kamu main je lah, betul lah Mek Yun. Okay, lepas tu kita nak fikir mekanik. Okay, kita nak yang tu. Lepas tu nak apa? Saya nak score lah, saya nak menang, lepas saya nak rank, saya nak unlock level, saya nak unlock badges. Itulah yang saya fikirkan sebab saya juga player, Mek Yun, saya juga player. Tapi Mobile Legends saya tak boleh lah, tak boleh. Saya tak boleh. Saya main yang lama-lama biar Mek Yun. Lepas tu score, level, badges dan berbagai lagi. Tapi di sini saya ingin membawa kepada Mek Yun dan tuan-tuan perempuan di sini adalah saya gunakan score, ranks, badges dan unlock. Ini adalah mekanik saya. Lepas tu barulah saya mulakan prepare aktiviti dan caranya. Yang pertama, mestilah kita nak prepare content kan. Sebab learning mestilah content. Jadi saya preparekan content. Lepas tu guna dalam sway. Bagaimana guna sway tu jangan risau. Nanti saya akan tunjuk bagaimana kita boleh dapatkan introduction. Prepare dulu content, sway. Lepas tu kita kena set up satu mekanisme, satu platform untuk kita nak dapatkan code. Apa code tu? Okay, saya minta moderator atau tuan moderator yang di belakang sharekan yang link sway tu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti. Cuba tengok, cuba jawab, cuba rasai. Bagaimana tu? Lepas tu kaitkan dengan apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu set up satu code. Kita perlukan puzzle. Di situ ada puzzle. Puzzle itu buat apa? Bukan gambar saya. Gambar saya tak laku. Gambar Mek Yun laku. Gambar saya tak laku. Okay. So, dalam tu ada satu puzzle di mana kita susun lah. Susun. Di sini kita boleh gunakan satu platform iaitu Jigsaw Planet. Kita susun, kita dapat satu code. Code itu adalah untuk break ke satu level. Next level. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sway ini dia bukan satu platform permainan, bukan. Tetapi kita guna unsur gamifikasi buatkan dia permainan. Dengan fungsinya kita gunakan log. Macam tadi saya kata gunakan unlock tu. Okay? Unlock sebab you kena dapat code, kena settle tasks yang diberi baru dapat kod. Betul tak Mek Yun? Kalau kita terus dapat saja kod, buat apa saya nak main? Itu tak mainan, itu direct. Jadi kita gunakan yang dapat kod ni, kita nak dia break. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dapatkan kod tu cuba sebab dalam tu ada satu hadiah. Dia akan link kepada satu hadiah. Tapi kena dapatkan kod tu dulu. Kalau tak dapat, sorry, I'm so sorry. Kalau dapat tu, thank you. Apa hadiah tu? Anda cari sendiri, okay? Lepas tu kita change saja your sway setting unlocks. Yang itu yang paling penting. Keyword tu di sini. What is the beauty? Adalah ini. Okay? So, kita change kepada anyone with a link. Change view, jangan pula change edit. Lepas tu dapatkan yang bawah ini adalah yang paling penting, require a password. Sebab itulah fungsinya. Kita nak dia break code. Kalau tak ada ni, macamlah kita masuk rumah tak ada lock. Kita masuk je lah. Apa yang fun punya? Fun part adalah di sini. Okay, so next. Lepas tu kita boleh create unique password. Bolehlah station 1 ataupun kita gunakan gamification week.
add Macyun. Itu boleh. Ataupun add Macyun 1, 2, 3, 4. Ataupun add saya, Cikgu Go 1, 2, 3, 4. Okay, itu bukan nombor apa, jangan pergi beli. Okay, create your unique password. Lepas tu, kita boleh dah buat. Tapi unique password tu kena link dengan task kita. Bagaimana? No worry. Play dulu, baru tahu. Tak play mana tahu. Okay, so direct your player. With the next step, kita nak direct your player to another level. Bagaimana? Nanti saya tunjukkan. Sabar. Okay? Bukan yang kita nak pergi sabar ya. Okay, so saya akan tunjukkan. Izinkan saya keluarkan skrin ni. Saya tunjukkan di sini. So, ini adalah paparannya. 1 more minute. Lepas tu, you tak akan tengok saya bebek. Saya akan pass kepada Macyun. 1 more minute. Okay? So, this is the things. You dah buat semua. Prepare your content. Kena prepare. Okay, lepas tu kita try tengok. So, this is the thing. This is Sway, bukan Sway. Sway, Microsoft Sway. Break the code. Apa je? Once upon a time, there was a prince named Little Go. Saya lah tu. He was kidnapped and captured in a dark place by the Dark Army. Now, blah, 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 blah. You kena settlekan soalan. Start your journey. Complete your quest. Ambil lah sedikit idea daripada Mobile Legend. Ambil lah sedikit idea. Di situlah adalah map. Kita boleh customizekan dia. Lepas tu, solve the puzzle. Saya tekan lah. Takut solve the puzzle. Kita jomlah solve. Sekejap saja. Solve the puzzle. So, anda pun solve. Di sini saya nampak lah adalah satu person like. Mana boleh macam tu satu person, bagilah banyak sikit. So di sini kita boleh susun dan kita dapatkan kod. Saya dah tengok di sinilah. Tuan-tuan dan puan-puan, cubalah. Okay. So bila dah solve, key in your code here akan pergi ke next. Itu adalah paparan. Di belakang tu adalah storyline. Kalau storyline menarik, menariklah gamifikasi kamu. Kalau storyline ke laut lah gamifikasi kamu. This is direct proportional. Okay. So, saya di sini, saya rasa saya dah terangkan. Oh, sorry. Ada sikit lagi. Di mana kita nak setkan link. Kita share. Kita view. Anyone with the link. And then, more option. Please. Require a password. Di situ, anda boleh mula dah. Okay. I think I make myself clear. I pass back to Macyun. Okay, over to you. Cikgu Go, thank you so much. Wow, Cikgu, dia punya benda ni reminds me of macam Cikgu pernah masuk escape room tak? Yup, betul. Yeah, This dia is macam, kind of kita gunakan escape room punya style. Yeah, nice. Dia macam buat kita mudah ingat lah sebab dia macam dia walaupun dia is a game tapi dia macam penuh dengan orang kata like isi, you know. So like it's a very good platform for us like macam students to learn in a more interesting way kan. Tapi okay, cikgu dah tunjuk kan semua cikgu punya how this way works. Saya nak tanya, susah ke senang sebenarnya nak buat breakout EDU ni menggunakan Sway? Ada tak macam cikgu ada nak share tips ke dengan cikgu-cikgu? Okay, boleh. Okay, thank you Macyun. Okay, sebenarnya kalau katakan susah, pada mulanya apapun kita rasa akan susah. Betul tak Macyun? Apapun yang kita rasa susah. Kalau ada kita benda yang senang. Yes, ada benda yang tak ada benda yang kita rasa akan senang lah. Kalau Macyun bagi transfer benda kat saya itu saya rasa senang lah. Itu gurau saja. Okay, gurau saja. Okay, so tipsnya adalah bagi saya personally, bagi saya lah, content is the king, pedagogy is the queen. Saya rasa semua cikgu, yang terutamanya cikgu, semua akan faham ayat ni. Content is the king, pedagogy is the queen. Jadi tipsnya ataupun nak mudah, Sway kita boleh customizekan dia. Mungkin ada yang kata, oh saya gunakan itu. Yes, kita boleh gunakan. Tetapi bila kita nak customize tu, the word is customize. Kita nak customize. Kita nak suit learning needs, student punya learning needs. Macam Macyun punya learning needs dengan saya punya learning needs tak sama. Mungkin Macyun suka yang challenging, saya suka yang lembut-lembut sikit. Kononnya lah nak lembut. Boleh lah. So this is the things. Lepas tu objektif kita kena tahu. Lepas tu
kita boleh gather intelligence macam hari ini kita sama-sama berkongsi, saya berinteraksi dengan Mek Yun, saya berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu target behaviorist. Itu adalah step-step saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan Mek Yun. Walaupun nampak macam susahlah sebenarnya dia macam kita buat lesson plan. Faham, Kita kena tahu needs, kena tahu objektif. Macam Mek Yun dia hari ini kita bangun buka mata kita nak buat apa. Kita mesti ada satu needs kan. Mesti ada objektif. Mesti kita akan ada target behavior. Hari ini saya nak buat macam nak kek lah. Okay. Lepas tu apa strategi kita. Lepas tu mulalah kita buat kek. Lepas tu silap saja kita fail. Apa kita dapatkan? Lepas tu kita follow up dan feedback. Itulah stepnya dan itu saya yakin dan percaya semua cikgu-cikgu memang selalu buat. Cuma kita yang penting adalah content is the king. Pedagogy is the queen. Itu yang kita nak. Guna apapun pun sama. So kalau Mek Yun tanya saya Sway ni senang ke tak? Senang sebab saya rasa dia suit to my needs lah, my student learning needs dan kita boleh customize. Yang penting customize. Dia boleh customize dengan apa yang macam mana kita nak. Itu yang paling best kan. Okey, terbaiklah cikgu. Okey, selain daripada Sway, ada tak aplikasi lain dalam Office 365 ni ataupun teknologi Microsoft yang cikgu-cikgu boleh gunakan untuk buat breakout edu untuk gamifikasi? Okey, ya sebenarnya Mek Yun bukan kira Sway saja sebab saya found Sway senang sebab dia ada functionnya lock up tu. Yang mana-mana lock up tu dia dah mudah nak buat. Okay, so mungkin ada cikgu tanya, alamak cikgu Goyu dalam 10 minit nak cakap apa? Okay, don't worry. Cikgu boleh pergi ke Microsoft Educator Center, log in, guna ID G5, sign up, dapatkan banyak resources dalam tu. Salah satunya berkaitan dengan ni adalah digital storytelling with Sway. Itu digital storytelling tetapi saya tukarkan dia jadi macam mana kata digital escape room, macam Mek Yun kata digital escape room. But dia kena tahu dululah, kena tahu ABC dulu. Takkan kita tak tahu A terus jam ke Z. So take the course, take the the CJO, okay? Take the certificate, free. That's And right. then, nanti ini hadiah kepada semua cikgu. Boleh redeem lah dengan yang key, lepas tu yang ni, lepas tu tengok dalam live chat tu adalah boleh redeem dalam Microsoft Educator Center dan saya menjawab soalan kepada daripada Mek Yun. Soalan Mek Yun memang menakutkan saya. Tarik nafas kejap. Okay, so untuk yang option lain kita boleh gunakan OneNote. Okay, kita OneNote macam buku tau. Dia makan buku diary, Mek Yun. Dia macam buku diary dan tapi dia digital. Dia pun comfortable dalam handset. Senang saja. Pun juga one click dia akan sampai. Kalau tak sampai tu, kita setting balik lah. Okay, dalam tu kita boleh buat digital backup room juga. Boleh buat lah. Okay, lepas tu kita boleh gunakan PowerPoint. Tetapi bukan PowerPoint yang desktop version. Dia kena guna yang online version sebab dia baru nampak kan sebab PDBR kita jauhnya. Macam Mek Yun dengan saya jauh ni. Bagaimana nak tengok dalam PowerPoint ni? Tak mungkin. Jadi kita gunakan online. So two things. Boleh gunakan dengan OneNote. Boleh gunakan dengan Microsoft PowerPoint. Okay. Another two choice lah Mek Yun. Okay. I see. Okay. Wow, terbaiklah cikgu. Thank you so much cikgu for all this orang kata useful guidance and also useful tips untuk the educators. Saya pun how I wish saya sempat belajar menggunakan kaedah ni tapi dah tak sempat lah, but this is such a good approach lah bagi saya untuk students. Dan nanti kita main Mobile Legend dalam Sway. Boleh cikgu nanti. Kita tukarkan Mobile Legend team dia lah. Team dia tak boleh gunakan dia. Team dia. Nanti ID cikgu PM tepi lah ya. Okay. PM tepi. Okay. Okay. Jadi cikgu, thank you so much for your sharing. Jadi saya nak tanya, cikgu ada tak pesanan untuk cikgu-cikgu yang lain daripada perkongsian hari ini cikgu? Silakan. Okay, thank you Mek Yun. Okay, bila tak nak kata pesanan lah, kita kata bukan nasihat pun, kita buat perkongsian lah. Okay, sebab juga peringatan kepada saya lah. Oh, ni kena serious tone sikit. Senyum tu saya simpan dulu Okay, okay saya senyum. So, okay. Last but not least, okay. Bila saya dapati, lepas tu saya baca scroll down, Google semua tu.
kita dapat satu daripada William Shakespeare. Dia yang kata tu dalam tu, not all the glitters are gold. Maksudnya semua bukan yang bershining tu adalah emas. Betul. Jadi kadang-kadang kita gunakan, kita kena back to our learning needs. Macam saya gunakan Sway, walaupun Sway tu dia bukan satu platform yang games, okay? Bukan yang gamification, bukan yang untuk game saja, tetapi kita boleh gunakan untuk suit. Walaupun orang kata lah macam ni lah, senang cerita macam tu. Oh, Sway orang kata untuk presentation. Dia tak boleh buat apa pun. But we jump from another perspective. It will become Go. Okay? Not necessarily we use the big thing, but the small thing we can change the world and we can make a difference. But first of all, we need to suit our learning needs, our learning objective. That's I quote from not all the glitters are gold from William Shakespeare. Saya fans kepada William Shakespeare. Cikgu punya quote masuk ke dalam hati saya dah. Tertusuk. Okay, thank you so much, Vicky. Thank you so much. Cik Gogo. Thank you so much, Cik Gogo, for the words of wisdom dan juga for Cik Gogo punya sharing for today. Thank you so much. We appreciate it so much. Dan juga kepada Mek Yun just nak ingatkan kepada semua educators, jangan lupa untuk isi attendance form sebab kita ada jemputan bertuah sebentar lagi. Cik Gogo dah isi dah? Saya tak dapat isi. Alamak. Jap, nanti Mek Yun PM tepi bagi saya yang link tu. Okay, yang dapat hadiah tu jangan lupa tag lah Microsoft Video ataupun nak share dengan saya pun boleh, kita PM tepi. Boleh. Nak hantar ke kita ya, hantar ke kita. Okay. Alright. Thank you so much, Cik Gogo. Thank you so much. Okay. Sangat bergembira. Thank you so much. Okay, thank you Mek Yun. Bye. Okey, baik. Seterusnya untuk slot kedua, kita bersama dengan MI Expert Cikgu Muhammad Khairi bin Khairul Anwar atau lebih dikenali sebagai Ustaz Khairi dari Sekolah Kebangsaan Jimah Baru. Okey, tajuk Ustaz Khairi pada malam ini ialah Let's Have Fun with Kahoot. Wow, okey. Just nak share sikit. Dulu masa saya dekat universiti pun, saya beramailah lecturer saya yang menggunakan Kahoot sebagai platform untuk membuat quiz. Jadi saya rasa sangat interesting tajuk malam ni. Jadi, hai Ustaz Khairi, apa khabar? Sihat ke? Hai, sihat alhamdulillah malam ni. Baik, Ustaz asal dari mana Ustaz? Saya asal Negeri Sembilan. Oh, baik Ustaz. Okey. Jadi Ustaz, okey, kita dah tahu betapa pentingnya kan gamifikasi ni dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi boleh tak Ustaz Khairi terangkan, adakah gamifikasi hanya sesuai untuk pembelajaran online atau kita kenali sebagai PDPR atau boleh juga diaplikasi di dalam kelas? Soalan yang pertama, soalan cepu mas ni. Cepu mas. Untuk menjawab soalan tu, untuk gamifikasi ni dia tidak semestinya perlukan online. Dia boleh juga dilaksanakan secara offline dan dia sangat sesuai sekiranya kita bersemuka di dalam kelas. Dan PDPR pun lagilah sesuai kita nak gunakan gamifikasi ni kan. Jadi ni untuk Kahoot hari ni saya juga akan tunjukkan, nanti saya akan ceritakan lagi bagaimana saya menggunakan Kahoot ni secara offline semasa kita bersemuka dulu. Dan cikgu yang bakal bersemuka nanti secara bergilir boleh mengambil ni, menggunakan ini, mengimplikasikan ini di dalam kelas nanti. Itulah sedikitnya lah, dia sangat sesuai lah untuk kedua-dua kaedah, secara offline atau secara online. Okay, faham Ustaz. Thank you. Ustaz, sebelum tu saya lupa nak tanya, Ustaz mengajar di sekolah mana sekarang? Saya mengajar di SK Jimah Baru, Port Dickson, Negeri Sembilan. Oh, di Port Dickson, sorry. SK, Jimah Baru di Port Dickson. Okey, lama saya tak pergi Port Dickson. Okey, boleh pergi Port Dickson lepas ni. Saya suka sangat Port Dickson. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, berdasarkan tajuk, Ustaz berdasarkan tajuk Ustaz hari ini, boleh tak Ustaz kongsikan sedikit mengenai aktiviti ini supaya kita tahu macam mana Ustaz menggunakan Kahoot ni untuk gamifikasi?
Silakan Ustaz. Okay, sebelum tu saya nak jemput semua cikgu masuk dalam Kahoot dulu. Sekejap ya. Okay, boleh ambil nombor pin ni untuk join dan kita akan belajar bersama-sama dalam ni. Okay, mungkin yang di belakang, di balik tabir boleh masukkan kod ni juga. Kita tunggu dalam seminit macam tu. Saya pun boleh join ya Ustaz? Boleh. Okay, saya pun nak join lah. Rindu dekat Kahoot ni. Okay. Kita tunggu seminit cikgu-cikgu untuk masuk. Ni quiz pasal apa cikgu? Pasal apa Tengok Ustaz? nanti. Oh, Tengok apa yang ada surprise, dekat dalam. Ada menang hadiah Ustaz kalau menang? Nanti Mek Yun buat cabutan bertuah, kita akan dapat lah yang itu. Wow, ramai ya sedang join. Ramai, ada 33, 34. Kita ada lebih kurang berapa hari ni? Dalam ada 500 orang cikgu hari ni. Wow. Kita pada malam ni. Semua memang sporting lah orang Semua memang sporting. Okay, kita ada lagi dalam 20 saat. Jangan lama-lama, kita boleh berlama-lama dekat sini. Okey. Sampai 100.5 bolehlah saya mulakan. Okey cikgu-cikgu, kita mulakan. Ini yang pertama. Ini adalah slide yang pertama. Adalah kita punya tajuk pada hari ini adalah Let's Have Fun with Kahoot. Jadinya saya akan menceritakan bagaimana kita nak menggunakan secara optimum Kahoot ni kepada murid-murid kita. Yang kedua, seterusnya adalah kita punya poll yang pertama. Anda dari mana? Bolehlah jawab. Kita nak tengok dari mana semua. Ada lagi 5 saat. Oh, siap boleh letak GIF Boleh letak GIF dekat dalam tu yang menarik, yang untuk menarik minat. Itulah. Kita boleh letak gambar juga dan boleh letak video yang pendek juga di dalam soalan kita. Okay. Nanti saya akan tunjukkan bagaimanlah. Ini kita tengok kebanyakan cikgu ni. Dan seterusnya adalah, ini adalah berkaitan saya. Sedikit tadi Mek Yun dah cerita, jadi tak perlulah saya cerita lebih panjang. Okey, hari ni yang pada akhirnya, pada hujung nanti adalah tentang bagaimana today's outcome kita adalah inspire teacher how to create lesson plan and create student engagement using Kahoot. Jadinya saya akan menunjukkan bagaimana cikgu boleh memasukkan lesson plan kita dan pada masa sama untuk increase student engagement using Kahoot. Ia tidak semestinya Kahoot ni kita buat untuk menjawab kuis saja, tapi untuk sesi pembelajaran kita. Jadinya cikgu boleh gunakan, dan ini adalah apa itu Kahoot. Kahoot is a game-based learning platform that made it easy to create, share and play learning games or trivia quizzes in minutes. Unleash the fun in classroom, offices and living room. Jadi Kahoot ini adalah game-based learning yang mudah untuk cikgu buat. Sesiapa pun boleh buat dan cikgu boleh share dan boleh bermain bersama dengan murid-murid cikgu, sama ada dalam team mode, sama ada dalam live classroom, sama ada dalam assign sebagai homework. Jadi ini adalah Kahoot ini digunakan sebagai gamifikasi kita. Okey. Ini adalah live demo. Saya akan tunjukkan saya punya lesson. Sekejap ya.
Saya perlu stop sharing yang ni dan share yang ni. Okey. Ini adalah lesson yang saya buat. Cikgu dalam Kahoot ini tidak semestinya cikgu untuk buat kuis saja, tapi untuk sesi pembelajaran cikgu daripada awal sampailah ke konklusi. Cikgu boleh masukkan slide cikgu boleh masukkan gambar yang berkaitan, cikgu boleh masukkan video yang berkaitan tentang pembelajaran pada hari tersebut. Sebab saya ajar pendidikan Islam, saya masukkanlah yang pendidikan Islam. Kalau saya ajar mat, cikgu boleh masukkan yang mengajar mat. Dan selepas daripada cikgu membuat slide ataupun lesson plan ni dalam Kahoot, cikgu boleh sharekan kepada murid. Tidak semestinya kita menggunakan live secara dalam kelas. Cikgu boleh juga assign sebagai homework. Nanti bila yang terutama yang fasa 3 dan fasa 4 ni ada terutama fasa 4 lah akan bermulanya sekolah secara bergilir. Jadi cikgu boleh gunakan kaedah ni juga untuk untuk murid-murid yang berada di rumah. Jadi dia tidak ketinggalan dan boleh belajar perkara yang sama. Ini adalah antara benda-benda atau gambar-gambar yang saya upload lah, antara slide yang tu. Ini adalah SPSK kita, objektif kita dan sebagainya, dan kita masukkan video, kita boleh insert di dalam YouTube juga, kita punya video dan sebagainya. Ini adalah kreativiti cikgu, bagaimana cikgu nak menjadikan kita punya pembelajaran itu interaktif, dan di akhir sekali nanti kita boleh membuat soalan daripada slide-slide tadi. Kita terus buat soalan. Jadi murid tidak perlu lagi keluar ke link yang banyak. Kita dah bagi satu link untuk PowerPoint contohnya. Lepas tu kita bagi lagi link untuk Kahoot. Tidak perlu lagi macam tu. Jadi cikgu dah buat siap-siap dalam tu. Jadi murid daripada awal dia boleh fokus. Dia boleh fokus untuk belajar lah. Dan daripada akhirnya dia boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey. Dan seterusnya di bahagian report ni adalah dalam Kahoot ni ada satu yang tadi library untuk kita punya tu lah, dan report. Report ni adalah hasil daripada kita punya pengajaran tadi. Jadinya contohlah ni. Cikgu boleh tengok berapa ramai yang betul, dan cikgu boleh buat analisis murid-murid ini siapa, dan question yang kita buat tu cikgu boleh tengok, cikgu boleh analisis. Mungkin ada soalan-soalan yang susah, yang kebanyakan murid persen dia kurang untuk menjawab tu. Jadi kita boleh analisis, kita boleh buat analisis, dan ini kita punya bukti untuk PBD kita lah, dan kita boleh download juga kita punya report dekat dalam Kahoot selepas kita akhirkan daripada tu. Okey, contohlah kita library tadi. Cikgu nak bagi kepada murid. Kita play. Yang ni satu, dia ada dua mode. Satu untuk teach, iaitu virtual ni yang saya gunakan sekarang, yang cikgu-cikgu boleh nampak dalam phone ni lah, yang masih freeze tu. Yang kedua dah adalah assign. Assign ni adalah sebagai homework. Dia ada deadline tertentu yang kita boleh pilih. Okey, pertama sekali untuk dalam teach. Teach ni ada dua. Satu, player versus player, maksudnya setiap orang akan ada device masing-masing. Yang kedua adalah team mode. Team mode ni adalah kalau cikgu di sekolah nanti, kalau ada sekolah yang kekurangan device ke apa, Chromebook kurangkan, dia boleh sharing. Jadinya team mode ni akan ada untuk buat kumpulan, dan akan ada ahli-ahli kumpulan di bawahnya. Jadi itu boleh digunakan. Yang keduanya adalah assign. Yang kedua adalah assign sebagai homework. Jadi dekat sini adalah cikgu boleh letakkan date sampai ke bila dan pukul berapa. Kalau cikgu nak 2 minggu, cikgu letaklah tarikh untuk 2 minggu. Dia punya self-paced learning. Murid-murid akan belajar dan cikgu boleh klik lepas tu dan sharekan
link itu kepada murid-murid. Saya pasti cikgu-cikgu sangat mahir untuk menggunakan Kahoot ni sebab kita dah lama PDPR, cikgu banyak kali dah gunakan Kahoot ini. Cuma kita gunakan Kahoot ini secara optimum dengan memasukkan kita punya slide dan dalam masa sama terus dengan video dan terus dengan kita punya kuis-kuis soalan supaya ia lebih interaktif kepada murid-murid kita. Okey. Tadi saya nak tunjukkan ni. Saya nak tunjukkan contoh ni Kahoot in dual mode ni, offline dan online. Macam mana kita integrasikan teknologi ni. Ini sebab kita duduk dalam kelas, kita tak boleh nak keluar kita punya pergerakan adalah minimum dengan murid. Jadi kita bawakan Kahoot ni ke dalam kelas dan kita buat. Dan saya akan sediakan soalan dan murid akan color ikut, sebab Kahoot kan ada color ikut warna-warna yang tertentu tu. Jadinya murid akan warnakan ikut jawapan yang disediakan tu. So dia color lah, kalau warna biru dia color jawapan dia warna biru macam tu. Dan dia murid akan buat bersama-sama. Okey. Ini yang contoh dia juga. Ini adalah secara offline. Jadi Kahoot ini boleh digunakan atas kreativiti cikgu nak mengimplementasikan di bagaimana. Sebab teknologi tu ada dekat situ, cara kita nak mengolah saja bagi menarik minat murid-murid kita. Okey, ini adalah poll sebelum berakhirnya, sekejap lagi. Ini adalah poll yang seterusnya. Bolehlah jawab. Okey, itu dia. Ramai yang sangat teruja untuk menggunakannya. Jadinya itu untuk bahagian bagaimana kita nak let's have fun with Kahoot. Maknanya kita boleh mengimplementasikan kita punya pengajaran dan pembelajaran ini di dalam Kahoot itu sendiri tanpa kita perlu keluar ke tempat-tempat yang lain. Okey. Ada soalan ke? Mayun? Hello. Ustaz, saya nak tanya, aplikasi Kahoot ni percuma ke? Ia percuma untuk cikgu-cikgu, dan cikgu-cikgu boleh dapatkannya seperti biasa. Kita ada satu portal percuma kepada guru-guru iaitu Delima. Kita semua tahu Delima ini satu hub penting untuk pendidikan kita dekat Malaysia. Kita boleh pergi dekat dalam Delima, cikgu pilihlah guru dan kita akan pergi ke aplikasi, bahagian aplikasi, dan di situ ada Kahoot. Jadi Kahoot, cikgu klik je dekat situ dan cikgu boleh log in atau sign up menggunakan ID Delima yang dibekalkan. ID biasa pun boleh, cuma ID Delima ini di bawah education. So kita akan dapat manfaat daripada education punya account. Dan ianya percuma. Kalau cikgu nak upgrade pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita ada yang percuma, kita gunalah yang percuma. Betul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz. Ya. Jadi selain daripada itu, saya nak tanya bagaimana guru-guru nak akses kepada aplikasi Kahoot ni? Saya terlaju pula. Cikgu boleh, yang tadi kita boleh guna Delima, portal Delima, ataupun cikgu boleh type je Kahoot. Dekat dalam tu kita akan dapatlah, kita akan log in dan kita akan dapat kita punya Kahoot punya account dekat sini. Okey. Senang je kan nak sign mudah up? Mudah, di hujung jari sahaja. Dan boleh di-install di dalam kita punya phone juga. Yes, betul. Okey. Boleh install terus. Dan Kahoot ni kita boleh didapati di Microsoft
Di Office 365 juga ke? Dalam untuk Kahoot, Kahoot ni bukan under Microsoft, tetapi dia adalah partner, Microsoft partner yang kita boleh gunakan dan kita boleh integrate juga di dalam Microsoft Teams macam sekarang ni. Saya pernah berkongsi dulu tentang bagaimana kita nak integrate Kahoot di dalam Microsoft Teams dan macam mana kita nak gunakan Kahoot itu dalam Microsoft Teams. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang berminat, bolehlah hubungi saya semacam Cikgu K dan Cikgu Jenny semalam. I see, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz. Okey, sebelum tu terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz, okey, dan terutamanya kepada tips-tips Ustaz yang sangat berguna ya untuk educators di luar sana. Jadi terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, saya nak tanya, Ustaz ada tak apa-apa pesanan untuk guru-guru di luar sana? Oh, pesanan juga. Pesanan ke, nasihat ke? Saya berkongsilah sikit sebab saya ni baru. Kalau ikutkan saya memang sangat barulah dalam dunia pendidikan. Cikgu Ugo 6 tahun. Saya bulan 11 ni baru masuk 2 tahun. Saya post 2019 bulan November. Jadi saya baru 2 tahun dan saya sangat baru dalam dunia pendidikan. Jadinya untuk sepanjang PDPR ni lah, untuk sepanjang kita punya distance learning, online learning kita ni, perkara yang saya belajar yang paling penting adalah kita ada beribu aplikasi dekat luar sana, beribu aplikasi pendidikan dekat luar sana. Tapi untuk menggunakan tu, kita perlu lihat semula murid-murid kita, keperluan murid-murid kita. Macam Cikgu Goh cakap tadi, kita punya content is the king, pedagogy is queen. Jadi yang paling penting adalah content kita, bagaimana kita menyampaikan content itu kepada murid-murid kita. Jadi aplikasi-aplikasi itu adalah perkara yang kedua. Selepas kita boleh memastikan keperluan murid kita yang asas itu dapat dicapai. Jadi kita ada beribu. Tadi kita ada beribu aplikasi. We have 1,000 application out there. But kita kena look back to our student. Kita kena tengok keperluan dia. Faham Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk share ilmu-ilmu yang Ustaz ada ya untuk tajuk Ustaz pada malam ini. Terima kasih Ustaz. Okay, jadi sekarang sudah tiba masa dia untuk cabutan bertuah. Ya, masa yang kita nanti-nantikan. Jadi diharap semua cikgu-cikgu sudah pun mengisi borang kehadiran. Okey, jadi Cikgu Fazli, bolehkah kita mulakan cabutan bertuah yang pertama? Okey, sekejap ya Mek Yun. Okay, boleh. Kita tengah import nama-nama cikgu-cikgu. Kita ada 598 orang malam ini. Okey. Semalam hanya ada seorang kaum lelaki yang menang ya. Jadi malam ni kita tengok. Okey. Nasib kaum wanita. Okey, sekejap saya kongsikan skrin saya ni. Okey, dah boleh nampak tak? Belum. Dah ada ke belum? Belum Mungkin ada sedikit delay. Okey. Okey, Mek Yun dah nampak skrinnya? Belum, saya belum nampak lagi. Mungkin ada sedikit delay kat sini. Okey. Okey, file mungkin dah nampak Dah nampak Okey, so kita ada 598 tadi saya cakap. Okey, so Mek Yun kita tengok pertama ni lelaki ke perempuan yang menang kali ni. Okey. Kita spin for the first time. Kita boleh masukkan muzik sedikit ke? Ada. Ada bunyi. Ada bunyi tu. Okey, pemenang pertama siapa dia? Okay, the first one is kita ada Puan Arba'inah binti Othman. Tahniah Puan Arba'inah. Okey, Puan Arba'inah.
sila tuliskan di ruangan Q&A, saya pemenangnya. Kalau tak reply, kita tak ada bagi hadiah, okey? Kita akan tarik balik. Okey, so pemenang pertama, okey, macam semalam juga kita punya perjalanan dia ni. Itulah. Ya, okey. Mek Yun ada baca apa-apa ke? Ya. Okey, kita remove yang pertama ni, kita akan cabut yang kedua. Siapa dia? Okey. Wow. Ah, Siap ada sound effect. dia punya flow tu macam semalam juga Okey. So far Okey, kita... okey, Mek Yun boleh bacakan pemenangnya? Okey, baik. Tahniah Puan Nik Zatul Ifah binti saya tak pasti N itu stand for what. Muhammad Nabil. Tahniah Puan Nik Zatul Ifah. Sila tulis di ruangan komen ya. Wow, okey. So far masih kaum wanita ya. Okey, so dua orang pemenang. Okey, dua orang daripada kaum Hawa Okey, kita tengok ada tak kaum madam yang bertuah pada malam ini? Okey, saya remove yang kedua ni. Okey, Cikgu Nik Izatul Nik Izatul sila tuliskan di ruangan Q&A, saya pemenangnya. Okay, so ada pemenang yang ketiga ya. Drum rolls. Okay, we have is it Mr. or Mrs. Cheng Hyang Pin? Tak boleh ni tak boleh tahu lelaki ke perempuan ni. Mek Yun daripada nama ni. Saya tak pasti. Sorry. Saya takut yang itu salah cakap. Okey. Okey. Mr. or Mrs. Okey, sila responkan Okey, Cikgu Cheng Hyang Pin, sila tuliskan di ruangan Q&A, saya pemenangnya. Beres, Cikgu Cheng Hyang Pin. Okey, seterusnya. Mari kita... Dia macam apa tu? Dia macam dulu masa saya kecil kan, saya ada tengok satu, apa tu, dia macam program, nama apa yang dia akan pusingkan. Roda Impian. Yes, Roda Impian. Okey, kita tengok yang keempat Okey. Drum rolls. Dapatkan pemenang yang bertuah pada malam ini. Wah, okey. Tahniah Puan Nur Nazifah binti Abdullah. Pemenang yang ke berapa ini? Yang keempat. Kelima. Okey, yang kelima. Okey, yang tadi kita tak tahu lelaki ke perempuan, yang ini dah confirm lah perempuan Okey, tak ada rezeki lagi malam ni Mek Yun. Okey. Itulah. Malam esok Mek Yun lah kena spin. Itulah. Saya pula yang spin. Okey, seterusnya. Jeng. Suspend tu lagi punya pusing tu. Okay, thank you pula, sorry. Congratulations. Cikgu Yip Li Fong. Okey, yang ini? Alamak, saya risau ni, saya salah cakap ni. Habis. Okey, tak apa. Okey, Cikgu Yip Li Fong, sila respon di ruangan Q&A, cakap saya pemenangnya. Kalau tak ada respon, kita akan cabut orang yang seterusnya. Okey? Okey, sekarang dah yang keenam and we are going to move to the seventh one Okey, kita tengok siapa yang bertuah. Drum roll. Okey, kalau dulu Roda Impian wang besar kan? Wang besar. Yes, kita ada kaum wanita lagi sekali. Puan Hartini binti Josni. Tahniah Puan Hartini. Okey, tahniah Puan Hartini. Sila komen ya. Okey, kita dah ada pemenang dia memang dia dah komen dekat Q&A tu, laju je.
Okey. Oh, laju Ya. Tahniah Puan Hartini atau Cikgu Hartini. Okey, kita akan cabut yang seterusnya, yang ke-8. Okey, so saya remove yang ni. Okey. Wang besar. Okey. Siapa? Oh, wow. Okay, we have another winner which is Tam Yap Hong. Thank you so much, Cikgu Tam. Thank you pula lagi sekali. Tahniah Puan Cikgu Tam Yap Hong. Asyik thank you. Congratulations. Okey, kalau Cikgu Tam bagi hadiah ni pada Mek Yu, baru Mek Yu baru cakap thank you kan. Okey, kita dah ada yang ke-8. Itu PM tepi ya kalau nak bagi kat saya hadiah instead. Okey, yang ini ke-8 kan tadi? Yang ke-8 Yes. Yes, yang ke-8. Okey. Kenapa nama saya tak keluar lagi ni? Saya tengah tunggu nama saya keluar. Okey, seterusnya yang ke-9. Kita pusing lagi. Okey. Yes. Finally, dah boleh declare lah yang ni. Tahniah Encik ataupun Cikgu Omar Syukri bin Zakaria. Tahniah. Okey, tahniah yang ke-9 Okey. Takkan satu malam satu je. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. So Cikgu Omar Syukri, please tuliskan saya pemenang. Jangan lupa tuliskan nama. Kalau tak tuliskan nama, tak apa, selitkan nama Mek Yun ya. Okey. Kita yang tengok yang terakhir, siapakah yang bertuah untuk yang terakhir. Last but not least, siapakah pemenang? Okey, kita remove. Drum roll. Okey. Okey. Tahniah, bereh. Finally kita ada the final winner. The final winner kan yang ni? Ya, betul. The final winner. Puan ataupun Cikgu Margaret Bala. Congratulations. Tahniah Cikgu Margaret. Okey. Cikgu Margaret boleh respon di ruangan. So far semua dah respon ya Cikgu? Kita tengok ada ramai ni banyak ni tahniah pemenang-pemenang. Cheng Hiang Pin pun dah respon. Okey. Kalau hadiah ni selalunya orang laju je dah respon. Okey. So Mek Yun, kita sharekan untuk malam esok kita ada siapa. Okey, saya kongsikan slide kejap. Tahniah kepada semua pemenang pada malam ini. Okey, bereh. Okey, dekat sini kita, jadi kepada semua jangan lupa untuk join kita pada malam esok. Okey, kita akan dengar perkongsian daripada dua MIE expert iaitu Cikgu Nur Rawaidah Rahmat dan juga Cikgu Faradila binti Muhammad Hamdan dengan tajuk-tajuk mereka Gamification for Special Education Students with PowerPoint, MS Forms and also Kahoot. Dan working collaboratively with PowerPoint and also ClassPoint Part 2. Jadi Mek Yun just nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join pada malam ini. Okey, dan jangan lupa untuk join pada malam esok juga. Thank you so much semua. Selamat malam cik adik abang kakak. Okey, selamat malam semua. Terima kasih for joining. Okey, kita jumpa malam esok. Okey. Bye-bye.